Okey, Cik. Selamat. Saya Nazira, setiausaha webinar ini. Saya ingin memaklumkan bahawa webinar ini akan berlangsung selama 30 minit saja. Okey, sebelumnya saya akan serahkan kepada moderator. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar tak suara? Boleh. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang kepada semua yang sedang berada di atas talian sekarang ini. Saya Syazwani, selaku moderator webinar bersama Pusat Bimbingan Raudatul Sakinah. Baiklah, pada hari ini, kami akan mengadakan satu webinar yang akan membincangkan isu remaja lari dari rumah. Saya yakin isu ini adalah isu hangat dan sering kali kita lihat terjadi dan dipaparkan berita ini di layar media sosial. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir dalam webinar ini. Kami telah bawakan khas untuk anda wacana santapan rohani yang memberikan pendedahan kepada seluruh warga penonton. Sebelum saya ke slot perkongsian, moleklah kiranya saya menjemput pihak panel jemputan untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan, Cik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih diucapkan kepada moderator kita, Nur Syazwani, Siti Nur Syazwani, dan juga rakan-rakan yang bersama dalam sesi hari ini serta semua yang menonton. Pertama-tamanya, terima kasih kerana menghubungi Raudatul Sakinah dan menjemput kami. Saya Abdullah Omar bin Muhammad Fuad. Boleh panggil, sebenarnya saya selalu dipanggil sebagai Brother AO. Jadi selalu saya pergi ke sekolah ke ataupun IPT ataupun di Raudatul Sakinah sendiri, saya panggil adik-adik lah yang dibimbing di pusat kami. Sentiasa panggil saya dengan gelaran Brother AO, Bro AO lah. Jadi saya Abdullah Omar, sudah berkhidmat di Raudatul Sakinah selama hampir 10 tahun dah lah, lebih 10 tahun Alhamdulillah. Sejak tahun 2011, so tahun ni adalah tahun ke-10 lah saya bersama dengan Raudatul Sakinah secara sepenuh masa. Sekarang saya memegang jawatan selaku pengurus operasi untuk unit advokasi dan pencegahan, yang mana kita sebelum COVID ni kami ke sekolah-sekolah dan IPT untuk berkongsi dengan remaja belia tentang satu kempen yang kami gerakkan di bawah Raudatul Sakinah, iaitu Anda Bijak Jauhi Zina, ABJZ. Mungkin kalau ada hadirin yang pernah dengar lah. Jadi kempen ni kita gerakkan ke seluruh Malaysia. Jadi saya yang menguruskan program tu sebelum ini. Cuma selepas COVID ni kami banyak kepada program online dan juga fokus kepada pendidikan kepada remaja yang sedang dibimbing di Raudatul Sakinah lah. So Alhamdulillah, saya kini saya sudah berkahwin dan ada 2 orang cahaya mata. Cuma sebelum ni bidang saya adalah bidang kejuruteraan lah. Jadi saya tidak berkait dengan apa yang saya buat sekarang ni. Tapi inilah minat saya daripada saya belajar dulu. Memang saya dah minat bersama dengan remaja dan bersama dengan masyarakat lah. Jadi sejak saya grad, dalam 2 tahun selepas saya habis belajar dalam bidang kejuruteraan, saya terus berkhidmat dengan Raudatul Sakinah. Okey, saya kembalikan semula kepada moderator kita. Nak panggil apa moderator ni? Boleh panggil Syazwani je. Okey, saya kembali pada Syazwani lah. Okey, baik. Terima kasih Encik Abdullah atau gelarannya Brother AO atas pengenalan ringkas sebentar tadi. Saya yakin latar belakang ini membuktikan bahawa perkongsian ini adalah wacana intelektual yang mampu menyedarkan masyarakat di luar sana. Sebagai pembuka diskusi pada hari ini, saya mempersilakan pihak panel jemputan untuk menjawab beberapa soalan yang akan diajukan kepada Encik Abdullah. Dipersilakan untuk persoalan yang pertama.
Terima kasih moderator. Soalan pertama daripada pihak kami. Bolehkah Encik Abdullah memberitahu tentang sejarah penubuhan pusat bimbingan dan perkhidmatan yang disediakan? Baik, terima kasih pada soalan. Raudatul Sakinah adalah sebuah pusat bimbingan dan perlindungan remaja puteri lah, kita panggil remaja puteri, remaja perempuan yang berumur antara 12 sampai 25 tahun. Dan Raudatul Sakinah telah ditubuhkan sejak Ogos 1968, yang mana kalau kita ikutkan dah berapa ya, 20 tahun lebih telah bertapak di Malaysia ni, dan kita berdaftar lah dengan Akta Pusat Jagaan Kanak-Kanak di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dan kami buat masa ini sekarang kita ada 2 cawangan di seluruh Malaysia, iaitu di Selangor, Raudatul Sakinah Selangor, dan Raudatul Sakinah di Melaka. Jadi sebelum ni kalau kalau pernah, siapa yang tahu, mungkin ada nama-nama Raudatul Sakinah di negeri-negeri lain, contoh di Kelantan, di Pulau Pinang, di Johor, tapi di negeri-negeri lain ni dah tak berfungsi lagi, dah ditutup atas pelbagai faktor lah. Jadi buat masa ni Raudatul Sakinah ada 2 cawangan saja, di Selangor dan di Melaka. Di Selangor ni kita boleh menampung 35 orang remaja perempuan dalam satu masa. Dan di Melaka kita boleh tampung dalam 15 orang lah, 15 orang. Tapi buat masa ni, dalam saat ini, hari ini, kita ada dalam 40 orang yang sedang dibimbing di kedua cawangan Raudatul Sakinah. Okay, so perkhidmatan yang Raudatul Sakinah sediakan adalah, yang pertamanya memang dengan nama dia sendiri tu, sebab tu kita namakan Raudatul Sakinah ni adalah pusat bimbingan. Jadi fokus utama Raudatul Sakinah adalah membimbing remaja yang dimasukkan ke Raudatul Sakinah oleh pelbagai faktor lah, sebab ada yang keluarga masukkan, ada yang mereka mohon sendiri untuk masuk, tapi akhirnya kita akan maklumkan kepada keluarga juga, walau apa keadaan sekalipun lah. Keluarga ni perlu tahu yang mereka berada di Raudatul Sakinah. Okay, so perkhidmatan yang utama adalah kita membantu keluarga di luar sana untuk membimbing remaja yang tersasar dalam hidup mereka, dan kita panggil mangsa sosial lah, mereka menjadi mangsa gejala sosial. So di Raudatul Sakinah mereka perlu berada di Raudatul Sakinah minimum 15 bulan. 15 bulan. Jadi perjanjian akan dibuatlah antara Raudatul Sakinah dan keluarga, ibu bapa khususnya, untuk bersetuju bahawa anak mereka akan berada di Raudatul Sakinah selama 15 bulan. Itu tempoh minimal lah. Jadi boleh pergi lebih lama lagi daripada 15 bulan, bergantung kepada tahap situasi mereka setelah dibimbing tu, macam mana keadaan mereka. Selain daripada itu, kita buat juga kaunseling kepada remaja ataupun ibu bapa, orang dewasa yang perlukan kaunseling ini di luar lah. Kalau mereka tidak dimasukkan ke Raudatul Sakinah, kita ada khidmat kaunseling juga oleh individu-individu yang ada kelulusan lah dalam bidang kaunseling ni. Kita nak bantu remaja dan orang masyarakat di luar sana. Okay. Selain daripada itu, kita juga ada program untuk ibu bapa yang mereka yang memasukkan anak mereka di Raudatul Sakinah. Kita buat program parenting. Jadi kita laksanakan program bukan setakat untuk anak dia, tapi untuk ibu bapa juga, untuk keluarga dia, supaya bimbingan yang kita buat bukan setakat pada anak-anak tu sajalah, pada keluarga sekali. Jadi keluarga ni kena terlibat sama dalam proses bimbingan anak mereka ataupun adik-beradik mereka lah. Okey, saya berhenti di situ. Soalan seterusnya, pada pandangan Encik, selama Encik berkhidmat di Pusat Bimbingan Raudatul Sakinah, apakah yang menjadi punca serta penyebab seseorang remaja itu lari dari rumah? Okey, lari daripada rumah ni ada pelbagai faktor yang kita tahu. Kalau di luar sana pun, kalau tidak di Raudatul Sakinah, di luar sana ada pelbagai faktor lah. Antaranya tekanan di rumah, masalah isu mental, ataupun terikut dengan rakan sebaya. Tapi kalau di Raudatul Sakinah khususnya, apa yang kita nampak adalah bila mana mereka adalah remaja dan tidak berfikiran secara matang lagi, mana-mana remaja yang, kalau kita tanya mana-mana remaja pun yang melalui hidup remaja, bila mereka nak didisiplinkan, nak dididik oleh ibu bapa, mereka mungkin ada mengalami tekanan-tekanan tertentu yang menyebabkan mereka rasa tak naklah duduk kat rumah ni, nak larilah daripada rumah ni, tak naklah duduk dengan keluarga macam ni. So itu pun berlaku juga di Raudatul Sakinah. Jadi dalam isu lari rumah ni, dia ada pelbagai
sudut lah. Ada yang memang berniat nak lari rumah disebabkan inginkan kebebasan, mereka nak cari pekerjaan yang jauh daripada family, ataupun mereka nak belajar di universiti yang memang jauh daripada family, yang mereka memang dah siap-siap plan dah lepas sekolah ni memang aku nak carilah universiti yang paling jauh daripada keluarga kan. Duduk Johor mungkin dia apply UUM ke, jadi jauh lah daripada family kan. So bila lebih jauh, lagilah mereka rasa tak dipantau, tak dikongkong, tak ada orang yang akan ambil peduli pasal mereka kan, sebab dah jauh kan. So tak adalah kebarangkalian tu untuk berjumpa lagi dengan orang-orang yang mereka kenali. So itu satu kelompok. Yang kelompok lain pula adalah memang mengalami tekanan di rumah lah. Tekanan di mana tekanan ni pun ada dua juga. Tekanan tu sama ada memang remaja ini sendiri rasa tertekan, padahal benda tu bukannya tekanan yang tinggi pun. Sebenarnya benda tu adalah sebenarnya nak mendidik ataupun nak membentuk dia, nak mendisiplin dia, nak menjaga dia daripada pergi jauh. Tapi dia dah rasa benda tu satu kongkongan, satu tekanan. Jadi dia terfikir nak lari rumah dan mungkin dia buat lah. Itu satu faktor. Satu faktor lagi memang betul-betul memang benar-benar adalah disebabkan masalah ibu bapa tu sendiri yang tidak pandai nak menjaga, mendidik, mengambil tahu anak-anak tu. Jadi bila parents sendiri yang mewujudkan tekanan tu, dia kat rumah, contohnya dia membanding-bandingkan antara dia dengan adik-adik lain. Katakan macam di Rauda Sakinah ni ada satu kes yang remaja ni dia mak ayah asalnya cerai kan. Jadi ayahnya kahwin dengan lain, jadi ada mak tiri. Bila mak tiri ni pula ialah sebab mak dia yang dulu ada masalah juga, ada masalah dengan apa ni, bawa laki datang rumah lah. Jadi ayah ni ceraikan mak tu, kahwin dengan mak lain. Tapi mak yang lain ni, mak yang baru, yang mak tiri ni pula, dia pula yang memberi tekanan kepada anak ni lah. Sebab dia rasakan ini anak bukan anak dia kandung dia. Jadi bila dalam family tu, mak ni bagi pressure macam sentiasa suruh dia buat kerja, macam cerita Cinderella lah pula kan. Suruh dia buat kerja lah, salahkan dia kalau ada masalah. Dia kata, kau ni sama perangai macam mak kau sebelum ni kan. Membanding-bandingkan dia dengan adik-adik tiri yang lain. So benda ni adalah suasana yang tidak sihat dalam rumah dan menyebabkan akhirnya dia memang stres lah, tertekan. Apa saja yang dia buat memang tak kena pada mata kedua-dua mak ayah dia kan. Dan ayah dia pula tak boleh nak rela, dia tak boleh nak ambil tanggungjawab untuk redakan situasi ni. So benda tu akhirnya kelamaan simpan, akhirnya dia memang lari daripada rumah lah, sampai jadi kes polis semua, cari dalam media. Tapi sebenarnya berpunca daripada parents tu juga. So menjawab soalan ni, punca ni ada berbagai lah. Bila cakap lari rumah ni, dia bukan 1, 2, 3 punca je, tapi dia ada pelbagai sudut yang kalau kita tanya setiap orang yang lari rumah ni, mesti ada reason dia yang tersendiri dan punca dia tersendiri lah. Itu yang saya boleh jawab lah. Dekat sini saya boleh buat kesimpulan. Kita dapat lihat bahawa pelbagai punca yang menjadi penyebab seseorang remaja itu lari daripada rumah. Saya kupaskan semula apa yang dikongsikan oleh Encik Abdullah sebentar tadi. Punca remaja lari daripada rumah ini disebabkan oleh tekanan, mungkin diorang berhadapan dengan masalah tekanan. Selain itu pengaruh rakan sebaya dan inginkan kebebasan hidup. Okey, teruskan dengan soalan seterusnya. Baiklah. Soalan seterusnya daripada kami. Pada pendapat Encik, selama Encik berkhidmat dalam pusat bimbingan ini, mengapa kebanyakan remaja yang lari dari rumah ini adalah terdiri daripada golongan remaja perempuan berbanding remaja lelaki? Pada pandangan Encik Abdullah. Ya, baik. Okey. Saya nampak perkara ni saya tak pastilah ni pada pandangan saya yang mungkin terhad ni. Saya nampak lari rumah ni dia berlaku pada dua-dua kan. Perempuan pun ada, lelaki pun ada. Selagi mana dia nama remaja, orang muda dan dia belum berfikiran matang lagi, dia pasti dalam hidup dia tu akan ada satu fasa dalam hidup dia akan rasa macam tak nak duduk dalam rumah ni, tak nak duduk dalam family ni, nak berada di tempat lain lah. Okey. Dia akan berubah-ubah dari segi faktor rumah dia macam mana kan. Katakan dia duduk dalam rumah yang memang sangat-sangat sempit, keluarga dia besar mungkin, jadi tak ada bilik yang sesuai untuk dia. Itu mungkin lagi menambahkan lagi dia tak nak duduk dalam rumah tu, ataupun pengaruh-pengaruh lain lah, dadah ke sebagainya. Tapi saya rasa dua-dua jantina ni ada fikiran ataupun tindakan melarikan diri daripada rumah. Cuma yang mungkin sedikit berbezanya adalah kalau lelaki dari rumah, mungkin parents ni dia tidak rasa satu kerisauan yang
melebihi kerisauan daripada anak perempuan kan. Kalau lelaki lari rumah ni dia anggap ni dia boleh jaga diri ni lah, ataupun melainkan kalau umur apalah 5 tahun ke 6 tahun lari rumah, mungkin risau lah kan. Tapi kalau dah umur belasan tahun, dah umur 20-an saya tak tahulah dia lari rumah, tapi kalau belasan tahun ni dia rasa macam lelaki ni okey lagi lari rumah, dia pergi kat mana pun dia tahulah nak jaga diri dia ataupun pandai-pandai lah dia kan. Tapi kalau perempuan ni lari rumah, dia jadi satu kerisauan lah kepada keluarga. Kalau anda jadi ibu bapa ke ataupun jadi adik-adik yang adik perempuan anda lari dari rumah kan, jadi mungkin kerisauan tu lebih sikit kerana ia terdedah kepada macam-macam ancaman kan. Dan sifat perempuan ni lebih nak mengikut berbanding dia yang nak mendominasi. Jadi kalau ada lelaki di luar sana yang kita panggil sekarang ni pengantunan kan, sexual grooming, dia ajak, dia pujuk, dia message, bagi sweet talk habis semua, jadi dia rasa nak ikut, dia rasa nak pergi jumpa, nak rasa nak keluar daripada rumah untuk jumpa. Kadang-kadang benda tu sekejap je, tapi dia ajak, dipujuk. So sifat perempuan ni bila dia mengikut, dia nak mencari kasih sayang tu ke, akhirnya kita nampak tu jadi menjadi satu kerisauan kepada keluarga, dan akhirnya keluarga akan cari report, viralkan untuk orang cuba cari kan. So saya rasa itulah faktornya kenapa perempuan lebih jadi isu lah berbanding lelaki. Tapi lelaki ni pun macam saya sendiri, kalau ikut pengalaman, saya ada adik lelaki yang dia ada situasi masalah mental lah. Dia didiagnose skizofrenia. Jadi dia pernah lari rumah juga. Dan dia lelaki. So lari rumah ni mungkin disebabkan dia rasa macam hari tu dia tak ada harapan kepada keluarga, ataupun dia rasa dia terkongkong dalam rumah. Dia rasa macam lebih bebas lagi. Dia tak rasa keluarga memahami. Jadi pelbagai faktor lah. Satu faktor mental, kalau dia memang ada isu kesihatan mental, dia mungkin nak lari rumah. Tapi faktor lain pula adalah mungkin faktor-faktor tadilah, tekanan ke, nak kebebasan, rasa diri tak berguna lagi, rasa menyusahkan keluarga. So perasaan-perasaan tu yang akhirnya menyebabkan dia bertindak untuk lari rumah. Okey, baiklah. Saya setuju dengan perkongsian yang dibuat oleh Encik Abdullah sebentar tadi dan menyokong persoalan yang diajukan itu, kerana remaja perempuan yang lari daripada rumah ini mempunyai sebab ataupun alasan yang tersendiri. Dekat sini kita dapat lihat bahawa bukan hanya remaja perempuan sahaja yang terlibat dengan kegiatan lari daripada rumah, tetapi lelaki pun ada juga. Macam tu. Dua-dua turut terlibat. Betul. Okey, baiklah. Untuk soalan yang seterusnya daripada pihak kami, apakah langkah atau kaedah pihak Pusat Bimbingan Raudatul Sakinah lakukan bagi membantu penghuni di situ memperbaiki sikap mereka ke arah yang lebih baik? Dipersilakan, Encik. Okey. Apa yang kita lakukan untuk membantu satu adalah memang bimbingan kami itulah. Kita, kalau di Raudatul Sakinah, kita disiplinkan mereka seperti mana mereka sepatutnya didisiplinkan di rumah. Bila seseorang remaja itu masuk ke Raudatul Sakinah, kita nak mereka rasa mereka berada di dalam satu suasana keluarga, family, bukan terpenjara, terperosok dalam masuk penjara. Tapi dalam masa sama, kita nak mereka ni sedar dan faham bahawa sebenarnya mereka kat rumah sebelum ni ikut suka hati saja kan, disiplin pun tak ada, didikan agama pun tak ambil berat. Mungkin mereka ada didikan agama, parents hantar pergi sekolah agama ke, parents ajar agama kat rumah ke, ataupun mereka pergi je kelas pendidikan Islam kan, tapi penghayatan tu tak ada, tidak ditekankan, rasa macam alah malas lah ada faham-faham agama ni kan, susahkan hidup je. Okay, so apa yang kami buat di Raudatul Sakinah adalah kita nak menyedarkan mereka semula bahawa hidup ni kena ada pegangan yang kuat, prinsip yang betul, dan prinsip pegangan yang utama adalah berpegang kepada agama ni lah, Al-Quran dan As-Sunnah kan, apa yang ditunjukkan oleh Allah SWT dan Nabi dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah. So benda tu yang kita bimbing mereka melalui kelas-kelas yang kita adakan setiap hari. Jadi kalau saya boleh kongsikan apa yang mereka lalui setiap hari, pagi-pagi mereka akan bangun dalam pukul 4 ke 5 pagi untuk mereka bangun malam, qiyamul lail setiap hari. Kemudian lepas mereka akan berqiyamul lail, mereka akan solat subuh berjemaah. Mereka akan berzikir bersama-sama, membaca maksurat. Lepas berzikir, mereka akan menguruskan diri, bersiap. Selalu ada kalanya mereka akan mandi sebelum solat, ataupun mereka akan mandi selepas tu. And then kita akan mereka akan ada tugasan pagi mengikut kumpulan. Jadi ada yang kemas laman, ada yang kena cuci tandas, ada yang kena cuci rumah, ada yang kena
banyak macam-macam tugasan lah, yang siram pokok, ya, ada yang kena masak. Mereka tak ada tukang masak, mereka tak ada cleaner, so semua kena buat sendiri, ya. Dan itulah bentuk disiplinnya, kena buat sendiri, ya. Jadi cuci rumah sendiri, masak pun kena buat sendiri dalam kumpulan lah. So mereka akan pagi-pagi mereka kena siapkan masak pagi, sarapan dengan makan tengah hari terus, ya. Ini untuk hari-hari yang tidak berpuasa lah. Macam hari ni hari Khamis, hari Isnin, kita wajibkan semua berpuasa. So walaupun puasa tu sunat, tapi kita wajibkan supaya mereka ni biasakan diri berpuasa di Raudah Sakinah. So hari-hari yang tak puasa, mereka akan prepare makanan tu pagi-pagi lagi. So jam 9 ataupun jam 10 mereka akan ada kelas bimbingan yang pertama, ya. Kelas bimbingan ni akan bertukar-tukar akhlak, sirah, akidah, fardu ain, Al-Quran, tajwid, bahasa Arab. So, kebanyakannya 80% adalah kelas-kelas kerohanian lah, kelas-kelas bimbingan agama. Sebab kita yakin itulah yang akan menjadi penguat mereka untuk memperbaiki sikap mereka ke arah lebih baik. Soalan tu kan. Selain daripada itu memang kita ada kelas-kelas lain lah. Okey, saya cerita jadual balik tadi. So pagi akan ada satu kelas, kemudian habis dalam tengah hari sebelum zuhur mereka akan tamat kelas pertama, dan sebelum zuhur tu mereka akan biasanya tidur sebentar lah, ataupun nap kita panggil, qailullah. Jadi tidur sebentar sebelum zuhur, kemudian masuk waktu zuhur mereka akan solat berjemaah dan makan tengah hari. So semuanya dilakukan berjemaah lah, makan berjemaah, tidur pun solat pun berjemaah, and then lepas makan tengah hari, petang jam 2 macam tu ataupun 2:30 mereka akan ada kelas yang kedua, kelas bimbingan yang kedua. So kelas bimbingan kedua tadi tu pun akan rotate tadi tu lah, salah satu daripada yang saya sebut tadi, fardu ain ke, akhlak, sirah, akidah, semua tu. Dan habis kelas bimbingan kedua mereka akan ngurus diri balik, akan bersiap untuk maghrib, untuk makan malam. Jadi makan malam mereka ni akan kita berikan sebelum diorang solat maghrib, mungkin 6:30 macam tu mereka akan makan malam. So dinner mereka sebelum maghrib lah. Jadi sebelum dinner mereka akan angkat kain, mandi, urus diri semua, and then makan malam, solat maghrib berjemaah. Antara maghrib dan isyak tu mereka akan zikir, baca Quran. Selepas isyak mereka akan ada perkumpulan ataupun kita panggil majlis ta'lim lah antara mereka bersama, yang mana salah seorang di antara mereka ni akan memberikan tazkirah ataupun peringatan, nasihat kepada kawan-kawan yang lain menggunakan ayat mereka sendiri. Selepas mereka dah melalui sepanjang hari tu ada kelas-kelas daripada luar, mereka pula yang akan bagi sharing pada kawan-kawan yang lain. Itu yang kita buat sebelum mereka tidur lah, selepas isyak. And then kalau ada supper, mereka akan diberikan supper, makan macam biskut-biskut sebelum tidur, and then menjelang pukul 10 mereka akan tidur, dan akan repeat balik lah cycle yang saya sebut tadi. So pada kami bimbingan tu yang penting, dan yang kedua adalah kita ada proses kaunseling yang one-to-one dengan mereka. Kita mendengar luahan hati mereka. Mereka akan ada diary ataupun kita panggil catatan lah. Mereka, setiap orang mereka ada buku yang kita bagi pada setiap orang untuk mereka luahkan sepanjang hari tu apa yang mereka dah buat, apa yang mereka rasai dalam hidup mereka, apa yang mereka rasa tak puas hati, apa yang mereka inginkan perubahan dalam hidup dia. So kita bagi mereka meluahkan menggunakan tulisan, ya. Kalau dulu dia ada di Raudah Sakinah tak ada akses internet pada mereka, tak ada TV, tak ada handphone, so mereka tak boleh nak luahkan dalam phone apa semua, dan memang kita tak nak pun mereka luahkan dalam phone kan. Kita nak mereka luahkan dalam buku ni, dan buku-buku ni akan dibaca oleh warden masing-masing. Setiap adik kami di Raudah Sakinah 10 orang akan ada seorang warden yang akan pantau. Jadi warden ni memang akan rapat dengan mereka. Dia jadi macam warden ni faces penuh masa lah. Dia akan tahu apa selok belok, apa dalam luar adik ni, apa kelemahan, kekurangan, kekuatan dia, semua warden ni kena tahu. Dan bila keluarga datang buat lawatan ke Raudah Sakinah, warden ni akan melaporkan kepada ibu bapa ataupun keluarga yang buat lawatan ni, apa progres anak-anak dia, apa yang dah laku, perubahan apa yang dah terjadi pada anak-anak dia. Okey lah, macam tu lah Safiah. Okey, baiklah. Terima kasih Encik Abdullah. Di sini kita dapat lihat bahawa pusat bimbingan Raudatul Sakinah ini bukan sahaja tempat untuk menempatkan penghuni, tetapi mereka yang tinggal di situ turut dibantu oleh pihak pusat bimbingan Raudatul Sakinah untuk memastikan mereka ni melakukan perubahan diri ke arah yang lebih baik. Maksud saya di sini bahawa mereka bukan hanya duduk dan makan, tetapi mereka mempelajari sesuatu perkara yang baru untuk perubahan hidup mereka. Okey, soalan terakhir. Apakah nasihat yang Encik ingin katakan kepada remaja di luar sana agar remaja tidak terlibat dengan kes sosial ini dan tidak terikut-ikut dengan perkara yang negatif? Okey, terima kasih. Nasihat kepada remaja ataupun siapa sahaja di luar sana yang terfikir untuk terjebak dalam isu-isu yang
negatif ini yang pertama adalah sedarlah bahawa ada orang yang boleh membantu kita. Ya? Daripada berbilion-bilion manusia yang Allah ciptakan kat muka bumi ni, pasti ada manusia yang boleh memahami kita, boleh membantu kita, boleh mendengar diri kita. Cuma ialah kita kena berfikir lebih mendalam sikit, kita kena cari lebih lagi. Ya? Kadang-kadang orang tu pun berada di sekeliling kita je, cuma kita rasa mereka semua tak faham kan. Kita nampak ada satu dua orang yang tak faham dalam masalah kita, jadi kita pukul rata semua orang pun tak akan faham. Jadi yang pertama, cuba cari orang yang boleh mendengar kita, memahami kita, yang orang yang mempercayai diri kita, yang takkan viralkan cerita kita, yang takkan menyebarkan keaiban kita. Ya? Orang-orang ni saya yakin ada. Kalau tak ada, maksudnya anda telah berada dalam circle kawan-kawan yang tidak membantu hidup anda. Ya? Hidup ni first kena cari kelompok circle orang yang boleh membantu diri kita untuk membangun. Ya? Kalau kita berada dalam circle ataupun kelompok orang yang menjatuhkan kita, yang sentiasa cari kesalahan kita, cari aib kita, yang tak nak bantu kita dalam keadaan susah, memang akhirnya kita susah nak mencari orang-orang yang boleh dipercayai. So kita kena ada circle kawan macam tu. Tapi kalau kita dah berada dalam masalah, maka kena percaya dan yakin ada orang pasti yang boleh bantu kita. Carilah orang yang dipercayai untuk mendengar kita kan, luahkan pada mereka. Okey, itu yang kira saya rangkumkan dalam poin pertama lah. Poin kedua adalah cari cara untuk mendekatkan diri kita pada Tuhan. Ya? Dengan kita mendekatkan diri pada Tuhan, ya, khususnya kalau yang beragama Islam, ya, mendekatkan diri pada Allah SWT, itu sebenarnya akan membuka ruang untuk Allah hantar orang-orang yang baik, orang-orang yang boleh membantu hidup kita. Ya? Dengan kita menambahkan ibadah kita, dengan kita bertaubat, dengan kita jauhkan diri kita daripada keburukan, kemaksiatan, itu sebenarnya akan membantu diri kita untuk keluar daripada masalah kita lah, masalah tekanan kita ke, masalah yang kita rasa masalah sangat lah kan, cabaran hidup kita tu yang kita rasa masalah besar sangat tu, sebenarnya semua orang ada stres dan tekanan masalah hidup kan. Tapi sejauh mana kita nak hadapi benda tu, so yakinlah yang akan mampu untuk meringankan beban kita, mampu untuk membantu kita adalah yang menciptakan diri kita, yang menciptakan dunia ni, yang menciptakan cabaran-cabaran yang datang dalam hidup kita ni, iaitu Allah SWT. Okay? So Allah lah yang akan boleh membantu, maka kita kena banyak mendekatkan diri kita kepadanya supaya kita tidak menjerumuskan diri kita lagi ke arah benda yang merosakkan ni lah. Okay? Dan yang terakhir, kalau anda rasa memang dah buntu sangat, boleh carilah kami, Raud Sakinah, boleh hubungi kami. Dan pihak-pihak lain juga, bukan Raud Sakinah saja, di Malaysia ni kan, ada rumah-rumah lain, ya? Pihak yang lain yang sentiasa mereka ni nak bantu. Ya? Tinggal kita je lah, nak hubungi ke tak nak call ke tak nak cari ke tak nak. Okay, saya rasa 3 tu cukup lah. Okey, itu dia kita boleh tengok nasihat yang penuh manfaat untuk remaja-remaja, termasuklah kami yang berada di sini dan juga kepada remaja di luar sana. Sama-sama kita jadikan pengajaran ataupun iktibar daripada isu yang terjadi dan menjadikan nasihat yang diberikan oleh Encik Abdullah yang sebentar tadi sebagai langkah untuk kita mengelakkan diri daripada terlibat dengan kegiatan sosial seperti isu yang kita bincangkan pada hari ini, iaitu isu lari daripada rumah. Terima kasih sangat-sangat, terima kasih Riban, terima kasih saya ucapkan kepada Encik Abdullah untuk nasihat yang telah diberikan sebentar tadi. Kami amat menghargainya. Okey, baiklah. Kita sudah pun berada di penghujung webinar dan saya dapati bahawa pelbagai input yang menarik yang telah pun kami semua perolehi sepanjang perbincangan ini berlangsung. Sekali lagi jutaan terima kasih kami ucapkan kepada panel jemputan di atas kesudian Encik Abdullah untuk menghadiri webinar ini. Oleh itu, saya tutup diskusi hari ini dengan sedikit kata-kata, iaitu kuatnya remaja itu kerana angan-angan dan keinginannya. Namun ia lemah apabila angan-angan dan keinginannya dikhianati oleh ego sendiri. Terusnya, remaja bukan hanya pada perkataan, namun ia adalah satu perjalanan ringkas dunia hiburan, realiti yang bakal mentarbiah diri dan mendidik jiwa agar menjadi insan yang berhati wajah. Saya, Siti Nur Syazwani binti Kamarudin, mewakili rakan-rakan kumpulan ini dengan rendah hati memohon ribuan kemaafan jika terdapat sebarang kekurangan sepanjang webinar ini berlangsung. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang sebaliknya itu datangnya daripada kami sendiri sebagai pelaksana webinar ini. Salam pertemuan pada masa akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.